Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Muhammad bin Haji Muhammad Ali. Hari ini saya akan membentangkan tentang pembentangan projek saya dari kumpulan 10 untuk kos subjek UL 00202 Komunikasi Antarabudaya. Topik kami pada hari ini adalah isu digitalisasi dan identiti budaya masyarakat. Kumpulan kami, saya sendiri dari kumpulan 10, ketua kumpulan Muhaimin, dan rakan-rakan saya yang lain iaitu Izzat, Aiman, Gabriel, Aizuhana, Nur Aisyah, Juliana dan Evangelina. Saya akan pengenalan kepada projek kami, iaitu menurut artikel di dalam laman web Universiti Putra Malaysia, digitalisasi adalah proses membuat atau memperbaiki proses perniagaan dengan menggunakan teknologi dan data digital. Istilah ini mengacu pada penggunaan teknologi dan data digital bagi membaik pulih sektor perniagaan, pendapatan dan menciptakan budaya digital. Dalam praktiknya, data digital dijadikan sebagai pembangkit utama untuk seluruh proses tersebut. Pencapaian tahap digitalisasi ini dapat mengubah proses perniagaan menjadi lebih efisien, produktif dan menguntungkan. UPM 2021. Jadi maksudnya di sini digitalisasi ni dia pada awalnya dia diaplikasikan dalam proses perniagaan di mana ia bertujuan untuk bagi perniagaan tu lebih mantap, lagi efisien dan lebih produktif, di mana dia daripada konvensional kepada digital. Maksudnya sektor perkhidmatan dalam perniagaan ni dia lebih kepada macam contohnya saya terangkan dengan lebih lanjut lagi. Contohnya macam kalau perkhidmatan untuk perniagaan, kita tak perlu pergi kaunter sekarang. Lepas tu dia telah diubah ke dalam sistem digitalisasi ni dengan lebih efisien, iaitu kita boleh dalam perkhidmatan tu kita terus boleh pergi ke laman web perkhidmatan yang kita perlukan lah. Jadi maksudnya dia menjimatkan masa kita dan kita tak perlu pergi ke kaunter lagi. Jadi apakah kaitan digitalisasi dan identiti budaya masyarakat? Okey, rakan-rakan saya yang lain akan bentangkan dengan lebih lanjut. Saya akan menerangkan objektif kajian kami, iaitu yang pertama untuk menerangkan konsep identiti budaya dan budaya digital. Yang kedua, untuk mengenal pasti faktor-faktor yang menyumbang kepada perubahan norma budaya masyarakat daripada konvensional ataupun fizikal kepada norma budaya digital. Dan yang ketiga adalah untuk mengkaji kesan digitalisasi terhadap identiti budaya masyarakat di Malaysia. Untuk metodologi kajian, menurut Flick daripada petikan Muhammad Ramlan 2023 menjelaskan sebaik-baiknya menggunakan reka bentuk kualitatif di mana andaian daripada subjek bernilai untuk fenomena yang sedang diteliti. Okey, kami dari kumpulan 10 bersependapat untuk menggunakan kajian keadaan kualitatif dengan mencari dalam Google Search Engine. Lepas tu kami menggunakan kata kunci digitalisasi untuk mencari setiap artikel yang berkaitan dengan digital yang berkaitan. Dan lepas tu kami khususkan pula kata kunci tu kepada identiti, norma, budaya dan masyarakat. Lepas tu sumber kami adalah yang pertama sekali kami menggunakan data daripada perpustakaan kami, iaitu perpustakaan digital daripada laman web daripada Universiti Malaysia Sabah. And then yang kedua adalah kami search artikel yang diterbitkan berkaitan dengan artikel ilmiah yang telah diterbitkan secara official lah. Macam contohnya macam Google Scholar, MySite, Pusat Citasi Malaysia dan Malaysia Journal of Social Humanities and Science and Humanities. Identiti budaya merupakan perasaan atau sikap yang menunjukkan seseorang individu itu tergolong dalam sesuatu kelompok masyarakat, etnik dan suku. Budaya dan identiti saling berkait antara satu sama lain. Simbol, artifak dan binatang juga dapat dijadikan sebagai sumber identiti budaya. Identiti budaya ini sangat penting untuk memupuk kesedaran dan kefahaman budaya sesuatu masyarakat ataupun komuniti. Identiti budaya sangat penting dalam menentukan perasaan, memiliki dan kebersamaan dalam kalangan individu dan masyarakat. Seterusnya, saya akan menerangkan mengenai budaya digital. Apakah itu budaya digital? Budaya digital merupakan gaya hidup serta nilai-nilai yang terbentuk dalam masyarakat yang berinteraksi secara atas talian melalui media sosial dan teknologi digital. Budaya
digital ni dicirikan dengan sifat yang bersifat terhubung, interaktif, dan pengguna dapat berinteraksi dan saling berhubung secara atas talian pada bila-bila masa maupun di mana sahaja berada. Semua orang yang mempunyai akses internet tanpa had dapat berhubung dan berkongsi maklumat dengan pantas kepada orang lain tanpa dibatasi ruang dan masa. Seterusnya, terdapat 3 ciri utama budaya digital. Antaranya, budaya digital ini bersifat interaktif, iaitu pengguna boleh berhubung secara langsung melalui internet seperti Facebook, WhatsApp, Telegram, Instagram dan lain-lain. Hal ini dapat memudahkan perkongsian maklumat tanpa sempadan ruang dan masa. Seterusnya, budaya digital ini dapat menggalakkan lagi kreativiti pengguna di mana semua orang boleh mencipta sesuatu konten yang menarik dan bermanfaat kepada orang lain. Platform media sosial membolehkan pengguna menyampaikan dan mencipta kandungan tersendiri. Di samping itu, budaya digital juga menitikberatkan kerjasama di mana pengguna saling bekerjasama untuk membangunkan sesuatu projek secara kolaboratif seperti Wikipedia yang sangat membantu orang ramai untuk melakukan pencarian maklumat. Budaya digital ni turut memberi impak yang sangat besar kepada masyarakat kerana ia telah mengubah corak hidup masyarakat di mana segala urusan boleh dilakukan secara digital termasuklah pendidikan, perniagaan, perhubungan sosial dan lain-lain. Justeru, budaya digital telah mempengaruhi gaya berfikir dan pemikiran masyarakat yang kini lebih berfikiran secara terbuka. Selain itu, evolusi budaya teknologi dapat dipercepatkan dengan adanya kemunculan teknologi mudah alih. Pengguna boleh mengakses internet serta aplikasi digital daripada mana-mana lokasi dengan hanya menggunakan telefon pintar dan tablet. Hal ini membolehkan aktiviti digital berlaku dengan fleksibel mengikut gaya hidup pengguna yang semakin sibuk melakukan kerja harian. Secara keseluruhannya, peredaran zaman telah mengembangkan lagi budaya digital kerana ia kini menjadi cara hidup utama masyarakat dan lebih memacu lagi pelbagai inovasi teknologi pada masa akan datang. Hai, nama saya Evelina Sebri Anna Richard, nombor matrik BA23110572. Saya akan menjelaskan tentang konsep budaya konvensional. Budaya ini merujuk kepada cara hidup yang dikembangkan oleh masyarakat untuk memenuhi keperluan asasnya, iaitu menggunakan metod yang telah lama diterima serta digunakan secara meluas dalam kalangan masyarakat di mana telah dikenali sebagai pendekatan tradisional. Perkara ini melihat cara hidup, nilai, adat istiadat dan norma yang masih dipraktikkan oleh masyarakat dalam bidang tertentu seperti pendidikan dan perkhidmatan sebelum beralih ke dunia moden. Secara keseluruhannya, budaya ini memerlukan kerja yang banyak di mana sangat memerlukan kos dan masa masyarakat ketika berurusan, iaitu agak rumit berbanding dengan zaman moden. Walaupun kemajuan teknologi telah membuka pintu untuk ekspresi seni yang lebih moden, seni konvensi adalah tetap melancarkan nilai estetika yang tak terganti. Kewujudan internet yang murah telah membantu mengembangkan lagi pengetahuan dan kecekapan dalam bidang ICT. Internet merupakan salah satu produk teknologi yang berperanan membantu dalam meningkatkan taraf hidup melalui pendidikan. Dahulu, pelajar perlu pergi ke perpustakaan yang konvensional merupakan sumber informasi yang tidak murah kerana buku-buku dan jurnal perlu dibeli di mana harganya sangat mahal untuk para pelajar di samping tidak memiliki perpustakaan yang lengkap dengan sumber. Namun kini, pelajar tidak harus secara fizikal untuk pergi ke perpustakaan untuk mencari maklumat kerana pelajar hanya perlu duduk sahaja di depan komputer dengan mengakses internet untuk menyiapkan tugasan. Pelajar dapat mencari layan sesawang tertentu untuk menerima ilmu dengan lebih meluas, iaitu tidak hanya bergantung kepada satu buku sahaja. Maka pelajar juga dapat meningkatkan komunikasi dan interaksi melalui media sosial seperti Facebook, Twitter dan Instagram.
Maka wujudlah pendidikan digital iaitu e-pembelajaran yang boleh memantapkan pelaksanaan seiring dengan teknologi yang kian membangun. Seterusnya, peranti mudah alih telah menjadi satu kewajipan dalam diri seseorang, iaitu telah menjadi alat penting dalam kehidupan seharian yang digunakan untuk mengakses rangkaian internet, menghantar data, menyediakan perkhidmatan pesanan secara interaktif dan aplikasi muat turun. Peranti juga membolehkan tahap pengaksesan mudah dalam memperoleh maklumat, hiburan digital dan sebagainya. Maka wujudlah perkhidmatan atas talian di mana pengguna tidak perlu pergi ke kaunter untuk berurusan yang memerlukan banyak keperluan, iaitu menyediakan salinan dokumen-dokumen penting untuk mengisi borang butiran, dan kewujudan aplikasi yang disediakan dalam peranti mudah alih. Pengguna hanya perlu mengakses laman web tersebut untuk melengkapkan perkara yang diminta bagi menjimatkan lagi masa berurusan kerana memiliki keaksesan internet yang lebih baik. Oleh itu, situasi ini telah meningkatkan produktiviti dalam mengemas kini serta berkongsi maklumat yang boleh memudahkan pengurusan tugas dan mesyuarat melalui aplikasi seperti Google Meet dan Webex. Itu saja daripada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat petang. Saya Muhammad Khairul Aiman bin Syahri, nomor metrik saya BA231600709. Oke, di sini saya akan menerangkan mengenai faktor yang menyumbang kepada perubahan norma budaya masyarakat daripada konvensional kepada norma budaya digital. Yang pertama, saya akan menerangkan mengenai faktor ekonomi. Kehadiran telefon pintar dilengkapi dengan pelbagai kemudahan yang semakin banyak disediakan untuk komunikasi, bermula daripada perbualan di alam maya, email, SMS dan sebagainya, bagi melayari kemudahan media sosial. Menurut Nasrullah, pada tahun 2015, media sosial ialah medium di internet yang membolehkan pengguna mewakili diri dan berinteraksi, bekerjasama, berkongsi, berkomunikasi dengan pengguna lain untuk membentuk ikatan sosial secara maya. Okey, yang seterusnya adalah perubahan norma budaya daripada konvensional kepada digital merupakan fenomena yang kompleks yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk faktor ekonomi yang saya jelaskan sekarang. Ekonomi memainkan peranan penting dalam mencetus dan mempercepatkan lagi perubahan ini. Pertama sekali, dari segi kemajuan dalam teknologi digital telah membuka peluang ekonomi baharu. Industri digital seperti e-dagang, aplikasi mudah alih dan media sosial telah mencipta peluang pekerjaan dan perniagaan baharu yang tidak tersedia dalam norma konvensional. Okey, seterusnya, ekonomi digital turut mempengaruhi tingkah laku pengguna. Kemudahan akses dan kemudahan yang ditawarkan oleh platform digital sebenarnya ialah menarik perhatian daripada cara konvensional. Sebagai contoh, membeli belah dalam talian adalah lebih mudah daripada membeli belah di kedai secara fizikal, kerana pengguna boleh membandingkan harga dengan mudah dan memesan produk dari rumah. Okey, yang terakhir, perubahan norma budaya daripada konvensional kepada digital tidak semestinya memberi impak yang positif. Ia juga memberi impak yang negatif. Sebagai contoh, walaupun ekonomi digital menawarkan pelbagai kemudahan dan keboleh pencapaian, tidak semua orang mempunyai akses yang sama kepada teknologi ini. Ini boleh mewujudkan kesenggangan digital antara individu yang mempunyai akses dan mereka yang tidak mempunyai akses. Kita berlanjut pada slide seterusnya yang menyumbang kepada perubahan norma budaya masyarakat daripada konvensional kepada norma budaya digital adalah pengaruh sosial. Pengaruh sosial merupakan faktor yang penting yang memainkan peranan besar dalam mengubah norma budaya masyarakat daripada konvensional kepada digital. Dalam kehidupan manusia tidak terlepas daripada interaksi dengan manusia lain, sama ada individu dengan individu, individu dengan kumpulan atau kumpulan dengan kumpulan. Dalam interaksi ini sudah tentu mungkin terdapat pengaruh dari satu pihak kepada pihak lain. Motif dan kelebihan pengaruh ini boleh berbeza-beza bergantung pada individu atau kumpulan tersebut. Seterusnya, melalui aplikasi media sosial, interaksi dalam talian
model peranan pengaruh atau dia lebih dikenali sebagai influencer, dan pengaruh sosial membentuk persepsi, nilai dan tingkah laku yang diterima dalam budaya kita sekarang ni lah. Orang ramai belajar menyesuaikan diri dengan peraturan kumpulan mereka. Contoh, saya tengok satu influencer dan saya mudah terikut apa yang mereka lakukan, apa yang mereka pakai, apa yang mereka makan dan sebagainya. Semakin kita melihat orang lain berkelakuan dengan cara tertentu atau membuat keputusan tertentu, semakin kita cenderung untuk mengikutinya. Ini berlaku walaupun kita berada dalam kumpulan orang yang tidak dikenali, iaitu kita akan mengikut orang lain supaya kita tidak kelihatan seperti orang bodoh ataupun orang yang asing. Okey, seterusnya adalah pengaruh di media sosial atau lebih dikenali sebagai influencer mempunyai peranan penting dalam membentuk norma budaya digital. Mereka sering mempunyai pengikut yang ramai dan kehadiran yang kuat di platform sosial. Kandungan yang mereka kongsi, sama ada dalam bentuk foto, video atau siaran teks, boleh mempengaruhi keputusan pembeli untuk membeli barang mereka, pilihan gaya hidup dan sikap terhadap berbagai perkara termasuk penggunaan teknologi. Seperti yang saya cakap tadi, influencer ini mempunyai pengaruh yang besar kepada kita lah. Yang terakhir, walau bagaimanapun adalah penting untuk diingat bahawa media sosial juga boleh menghasilkan sorotan dan perwakilan norma budaya. Kandungan yang popular atau yang viral, kita lebih kenal sebagai perkataan viral, mungkin tidak selalu menggambarkan keadaan yang sebenar atau nilai yang sesuai. Oleh itu kita sendiri kita perlu bersikap kritis lah terhadap kandungan yang mereka gunakan setelah mereka menyadari kesannya terhadap persepsi dan tingkah laku mereka. Okey, sekian, terima kasih. Kita pergi kepada pembinaan. Hai, nama saya Clarence Gabrielsius, nomor matriks BB 23110526. So, untuk bahagian seterusnya saya akan membentangkan faktor yang menyumbang kepada perubahan norma budaya masyarakat daripada konvensional kepada norma budaya digital dari segi pendidikan. So, perkembangan yang pantas terhadap digital telah banyak memberi perubahan secara langsung kepada pelbagai bidang, termasuklah bidang pendidikan. Sejajar dengan perkembangan teknologi pada masa kini, pembelajaran secara umumnya dipengaruhi oleh pembelajaran digital yang berteraskan transformasi pendidikan dalam meningkatkan pengajaran dan pembelajaran mengikut arus pendidikan semasa. Melalui aplikasi media sosial, interaksi dalam talian, model peranan pengaruh dan pengaruh sosial membentuk persepsi, nilai dan tingkah laku yang diterima dalam budaya digital. Pembelajaran yang dijalankan secara atas talian ianya adalah sangat berbeza dengan kaedah pembelajaran yang dilakukan secara fisikal. Perbezaan ini dia merangkumi cara pengajaran dan penyampaian sesuatu maklumat kepada setiap pelajar. Pembelajaran secara atas talian dia akan menyebabkan murid-murid dan guru terpaksa bersedia melaksanakan pembelajaran berasaskan penggunaan digital, di mana pelbagai platform serta aplikasi pembelajaran online yang akan digunakan oleh guru dan murid dalam melaksanakan pembelajaran ini, sebagai contoh Google Meet, Zoom, Google Forms, dan sebagainya. Tegasnya, pendidikan telah menjadi salah satu pemangkin, terutama dalam mengubah norma budaya masyarakat Malaysia daripada konvensional kepada budaya digital. Dan dengan penerapan teknologi yang semakin meluas, transformasi pembelajaran digital, perubahan dalam norma sosial, serta usaha mengatasi cabaran dan halangan, masyarakat Malaysia semakin mendekati norma budaya digital yang lebih efisien. Selanjutnya,
saya akan membentangkan berkaitan dengan faktor yang menyumbang kepada perubahan norma budaya masyarakat daripada konvensional kepada norma budaya digital dari segi pengaruh peralihan budaya. Peralihan budaya merujuk kepada perubahan dalam nilai, norma dan praktik sosial yang dialami oleh sesebuah masyarakat apabila mereka berinteraksi dengan sesuatu perkara dari budaya lain. Ini boleh berlaku melalui pelbagai cara seperti pengaruh media, globalisasi dan juga migrasi dan sebagainya. Dan proses ini sering melibatkan penyesuaian terhadap elemen budaya baru yang mungkin membawa kepada adaptasi, konflik budaya dan juga asimilasi. Kemajuan teknologi digital yang semakin pesat pada masa kini telah menyebabkan perubahan dalam aspek kehidupan sosial masyarakat. Dan penggunaan teknologi di sini merujuk pada teknologi internet yang digunakan dalam berbagai bentuk dan kepentingan seperti komunikasi, pencarian maklumat, keusahawanan dan juga sebagainya. Selain itu, kajian juga berdasarkan kajian yang telah didapatkan, ianya mengatakan bahwa medium media sosial seperti TikTok dia membolehkan masyarakat mempelajari bahasa dan pensejarahan etnik. Dia secara tidak langsung mempengaruhi dan juga membantu pengguna dalam kemahiran bertutur, membaca, menulis dan menguasai bahasa yang sukar. Secara keseluruhannya, peralihan budaya teknologi komunikasi dari konvensional ke modern dan serba digital telah menyebabkan banyak masyarakat mengalami ataupun menikmati hasil kemajuan teknologi ini. Dan kemajuan teknologi ini juga telah menciptakan masyarakat media, yaitu community maya. So, hal ini telah membuktikan bahwa dengan melalui teknologi digital, ia telah menyebabkan banyak perubahan dalam kalangan masyarakat, yaitu daripada budaya konvensional kepada budaya digital. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Aisuhanasari binti Chandara, nomor matriks BA23110166. Hari ini saya akan menerangkan kesan digitalisasi terhadap identiti budaya masyarakat di Malaysia. Terdapat 4 kesan digitalisasi terhadap identiti budaya masyarakat di Malaysia. Yang pertama adalah perubahan sistem nilai masyarakat, ketagihan internet, perubahan gaya hidup, dan penggunaan bahasa asing yang adalah perubahan sistem nilai masyarakat. Sistem nilai masyarakat ini merupakan nilai-nilai positif yang diamalkan oleh masyarakat di Malaysia, tetapi mengalami perubahan disebabkan oleh digitalisasi. Perubahan nilai-nilai masyarakat yang paling ketara dapat dilihat iaitu perubahan nilai masyarakat seperti berbudi bahasa, bersopan santun, sikap kejiranan dan menghormati sesama manusia. Perubahan identiti ini berlaku disebabkan wujudnya pelbagai media seperti media sosial, media massa, seperti yang kita dapat lihat di kaca televisyen yang menyerap masuk budaya barat mempengaruhi masyarakat di Malaysia. Sebagai contoh, lakonan-lakonan ataupun budaya melalui pemakaian, pemakanan dan sebagainya. Seterusnya, kewujudan pelbagai media sosial iaitu melalui aplikasi-aplikasi seperti WhatsApp, Facebook, TikTok dan sebagainya. Kewujudan aplikasi seperti TikTok menunjukkan sikap berbudi bahasa dan sopan santun semakin berkurang kerana terdapat segelintir masyarakat di Malaysia yang memuat naik video negatif. Yang kita boleh lihat adalah
buli cyber. Selain itu, nilai kejiranan juga semakin berkurang kerana mereka hanya berkomunikasi melalui aplikasi seperti WhatsApp, Facebook, Instagram dan sebagainya. Berbanding pada dahulu, sikap saling kunjung mengunjungi ini tidak lari daripada sikap dalam diri masyarakat di Malaysia. Perubahan sistem nilai masyarakat ini boleh disebabkan oleh isu digitalisasi ini yang semakin berkembang dari semasa ke semasa, menyebabkan nilai-nilai masyarakat seperti nilai-nilai murni, nilai-nilai moral yang semakin terhakis dari semasa ke semasa disebabkan oleh pembudayaan daripada luar, daripada media sosial serta media massa juga mempengaruhi identiti budaya. Seterusnya adalah ketagihan internet. Ketagihan internet ini merupakan penggunaan internet yang digunakan secara berlebihan oleh seseorang. Penggunaan internet ini menjadi keperluan oleh seseorang, bukan lagi kehendak. Ketagihan internet ini yang dapat kita lihat biasanya dalam kalangan golongan remaja kerana mereka ketagihan dengan permainan video. Melalui Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO telah mengklasifikasikan ketagihan permainan video ini sebagai masalah kesihatan mental yang boleh menjejaskan mental seseorang apabila ketagihan dalam bermain permainan video. Perubahan ini jelas dilihat apabila permainan yang dimainkan oleh remaja sebelum era digitalisasi, iaitu kita dapat lihat permainan seperti congkak, batu seremban, layang-layang dan guli merupakan permainan tradisional yang dimainkan sebelum era digitalisasi ini. Permainan-permainan tersebut juga dapat menyihatkan tubuh badan seseorang serta dapat mengeratkan hubungan silaturahim antara sesama rakan-rakan kerana permainan tersebut menyebabkan kita berinteraksi bersama rakan-rakan. Berbanding dengan hanya bermain permainan video melalui telefon pintar, kita tidak dapat interaksi bersama rakan-rakan, boleh menyebabkan kesan-kesan negatif yang lain berlaku apabila kita ketagihan internet melalui permainan video. Perubahan identiti ini jelas dilihat apabila pelbagai golongan usia, tidak kira tua ataupun muda, hanya sibuk bermain dengan gadget tanpa menghiraukan keadaan sekeliling. Lebih menyedihkan lagi apabila kanak-kanak seusia 2 tahun telah didedahkan telefon pintar oleh ibu bapa mereka. Keadaan ini amat membimbangkan kerana ketagihan internet boleh menyebabkan kesihatan mental dan fizikal seseorang itu terjejas. Sebagai contoh, sakit mata, pening kepala, sakit pada bahagian otak dan boleh menyebabkan seseorang itu tidak cukup tidur serta tidak fokus dalam melakukan sebarang aktiviti harian. Secara kesimpulannya, ketagihan internet ini telah merubah identiti budaya masyarakat di Malaysia kerana isu digitalisasi yang semakin berkembang dari semasa ke semasa, iaitu perubahan yang dapat dilihat melalui golongan remaja yang sibuk bermain permainan video berbanding pada dahulunya kita bermain permainan tradisional dan tidak fokus hanya kepada gadget. Sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Kesan digitalisasi terhadap identiti budaya masyarakat di Malaysia yang seterusnya ialah perubahan gaya hidup. Wujudnya digitalisasi membawa kepada kehidupan masyarakat yang lebih moden dan kurang nilai kemasyarakatan. Contohnya, masyarakat sibuk dengan pekerjaan masing-masing hingga menyebabkan aktiviti seperti gotong royong sama jiran tidak lagi diamalkan. Konsep kunjung-mengunjung juga sudah tidak dilakukan oleh masyarakat kini, menyebabkan saiz interaksi antara masyarakat semakin berkurang. Kesan digitalisasi yang seterusnya adalah penggunaan bahasa asing yang berlebihan. Bahasa merupakan satu identiti bagi sebuah masyarakat. Wujudnya digitalisasi ini menyebabkan penggunaan bahasa ibunda semakin dipinggirkan. Hal ini kerana generasi muda lebih gemar menggunakan bahasa asing ketika berkomunikasi dengan orang sekeliling. Generasi muda juga beranggapan bahawa bahasa ibunda tidak
tidak lagi menarik dan ketinggalan zaman. Kesimpulannya dapat disimpulkan bahawa digitalisasi ini telah menyebabkan perubahan terhadap identiti budaya masyarakat seiring dengan perubahan teknologi. Perubahan tersebut adalah dari segi kebaikan dan keburukan yang telah mencorak perubahan dalam norma budaya masyarakat. Faktor-faktor yang ahli-ahli kumpulan saya terangkan sebentar tadi menyebabkan perubahan budaya konvensional ni kepada budaya digital ni telah menampakkan kesannya ke atas masyarakat sehingga boleh mengubah pandangan, pemikiran, kelakuan, adat, pendidikan dan sosioekonomi yang telah diamalkan sebelum ajakan internet. Melalui pengadaptasian digitalisasi ini, budaya konvensional yang telah dipraktikkan sebelum ini sedikit sebanyak telah memudahkan urusan masyarakat. Walaupun begitu, perubahan ini juga telah menghakis nilai-nilai murni yang ada dalam diri masyarakat. Disebabkan faktor dan kesan yang ahli kumpulan saya bentangkan sebentar tadi, masyarakat perlu menilai semula dan berhati-hati dalam mengadaptasi perubahan yang berlaku di zaman teknologi yang canggih ini. Justru itu juga diharapkan melalui pembentangan dan kajian kami, digitalisasi ini boleh membantu dalam menilai semula faktor dan kesan digitalisasi ini terhadap identiti budaya masyarakat. Sekian, terima kasih.